Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah ada yang tengok? Okey, kita mula sekarang ya. Hari ini, tajuk hari ini adalah Age. AGES kecil. Ini bukannya, kalau kita biasa tahu age ni maknanya umur kan? UMUR. Ni bukan. Ini age yang bermakna A tu advance. Advance maknanya advance tu apa-apa benda yang sangat sangat canggih lah, advance kan. Advance, glycated ni penggulaan. Ini Dr. Ju bagi nama sendiri. Advance penggulaan. Penggulaan. And product. E tu and. Products. Ada S-nya. Jadi tajuk hari ini adalah age. Age yang bermakna adalah akibat, adalah satu bahan yang dihasilkan, satu bahan yang advance, yang canggih, yang dihasilkan oleh proses penggulaan dalam badan. Ini adalah Dr. Ju punya apa panggil description, atau Dr. Ju punya penterjemahan. Sebab Dr. Ju suka kalau kita cakap ni semua dalam bahasa Melayu, dalam bahasa yang semua orang mudah pandang, orang mudah faham. Kalau Dr. Ju cakap and advanced, glycated, and product, nanti makcik-makcik kat dapur tu apalah Dr. Ju cakap ya. So kita senang-senang cerita advanced, glycated, and product, ataupun produk akhir yang canggih hasil daripada penggulaan gula. Kalau dia canggih macam roket boleh naik ke bulan, tak apa, ini naik ke dalam bumi. Masuk ke dalam bumi terus, okey? Okey, apakah dia sebenarnya age ni, ataupun produk daripada hasil penggulaan? Adakah hasil penggulaan ataupun hasil daripada daripada bahan yang digulakan? Disira. Bahan disira. Senang kan? Okey. Age ni adalah satu bahan yang dihasilkan daripada proses tindak balas antara gula dengan protein. Protein, especially protein haiwan, protein tumbuhan, tapi protein lah, especially protein haiwan. Dan juga gula campur dengan lemak. Hasil dia adalah age, ataupun proses penggulaan protein. Proses ataupun bahan canggih daripada penggulaan ni, ataupun age ya. Jadi Dr. Ju lepas ni akan cakap age. Jadi kalau tak faham, angkat tangan balik ya. Tapi age tu bermakna adalah bahan canggih hasil daripada proses penggulaan. Okey, proses penggulaan maknanya bahan canggih ni yang membawa kepada memusnahkan hidup kita. Itu sebabnya tajuk tadi adalah age, bahan yang boleh memusnahkan kehidupan kita. Sebab age ni sebenarnya adalah satu bahan yang sangat-sangat toksik untuk badan kita, dan dia dihasilkan daripada gula. GULA. Dr. Ju memang anti gula. Ya, siapa yang datang rumah Dr. Ju tak ada gula. Kalau Dr. Ju datang rumah you all, tolong jangan bagi gula. Because gula adalah musuh kita. Gula adalah racun. Salah satu daripada keterukan ataupun kemudaratan yang dibawa oleh gula adalah age, terbentuknya age ataupun bahan yang toksik disebabkan oleh tindak balas antara gula dengan protein atau gula dengan lemak. Okey, jadi gula adalah satu bahan yang sangat-sangat tidak stabil dalam badan kita. Tidak stabil maknanya dia boleh bertindak kat mana-mana. Benda yang stabil ni hanya akan memberi manfaat kalau dia bertindak di tempat yang betul. Maknanya dia bertindak balas di tempat yang betul. Contohnya minyak gasolin ataupun minyak petrol adalah satu minyak yang tidak stabil. Maknanya adalah satu bahan yang tidak stabil. Kalau dia digunakan dalam enjin kereta, dia bagi manfaat pada kita. Kalau kita tuang saja dekat luar, dia boleh merebat dan boleh membuatkan kemusnahan pembakaran terbuka. Itu contohnya
maknanya kalau satu benda yang tidak stabil tu digunakan pada satu tempat yang betul, dia bagi manfaat. Kalau dia letakkan tempat yang tak betul, dia akan jadi masalah. Contohnya juga kalau kita ada senapang, kita ada pistol, pistol Kalau ada pistol, kalau kita gunakan menembak burung, itu adalah betul, benda yang betul. Tapi kalau kita tak ni salah, kita gunakan pistol tu menembak, suka-suka tembak, itu dah jadi jenayah. Samalah juga gula. Gula adalah satu bahan yang tidak stabil. Kalau dia gunakan bersama dengan enzim dalam kita punya sel menghasilkan tenaga, itu adalah benda yang betul. Masalahnya bila gula tu, bila benda ni berlaku di luar kepada sel, maknanya gula ni bila terlalu banyak dalam badan kita, dia akan menyebabkan dia boleh menyebabkan, sebab dia tak stabil, dia suka melekat pada protein especially ataupun lemak. Dan bila dia melekat pada protein, Dr. Ju tunjuk gambar. Contohnya, ini salur darah kita. So, bila kita ada satu gula tadi, dia tak stabil, dia akan melekat pada kita punya protein yang ada dekat salur darah kita. Bila dia melekat macam tu, apa yang berlaku? Bila benda ni macam ni, gula macam ni, protein macam ni, gula akan suka melekat kat tempat dia macam tu. Dia akan lekat gitu, menghasilkan bahan yang dipanggil H tadi, AGES tadi. Ini dipanggil H, maknanya bahan yang dikelilingi oleh gula, protein yang dilekati oleh gula dan menjadikan dia sangat-sangat toksik. Dan bila kat salur darah apa yang berlaku? Dia akan melekat dekat protein kat sini, menyebabkan sel darah merah kita pun datang dekat dia, sel darah putih pun datang dekat dia, dekat sel salur darah, dekat dinding salur darah pun ada keluar bertindak balas. Ini yang menyebabkan penyumbatan salur darah. Ini yang menyebabkan penyumbatan salur darah. Itu adalah bahaya H. Bukan itu sahaja. Masalahnya sekarang H boleh menyebabkan macam-macam benda lagi. Jadi dia boleh menyebabkan, nanti Dr. Ju akan bagi tahu apa lagi yang H tu boleh buat. Jadi ada gambar tadi, H campur dengan protein, maknanya gula campur dengan protein, dan gula campur dengan protein akan menyebabkan H. Ingat tu saja. Yang paling banyak is gula campur dengan protein menyebabkan H. Jadi kalau kita nak mengurangkan H dalam badan kita ni, sebenarnya makanan kita sepatutnya kita, yang especially kalau kita masak lauk, tolong jangan guna gula, sebab dia akan menjadi H yang sangat-sangat banyak, menyebabkan H banyak. Especially kalau protein, maknanya daging campur gula bakar. Itu akan menyebabkan sangat-sangat tinggi kandungan H dia. Dan H ni sebenarnya adalah bahan yang sangat toksik yang menyebabkan merosakkan macam-macam, merosakkan kita punya DNA, merosakkan kita punya salur darah dan macam-macam. Okey, satu contoh Dr. Ju nak bagi. Ni Dr. Ju ada roti. Ni Dr. Ju ada roti, 2 keping roti. Roti ni adalah roti yang tak dibakar. Maknanya roti ni roti yang lembut, tapi ni sebab dia kulit. Sebab roti dah habis ni budak-budak ni punya. Jadi roti ni kalau tengok roti ni lembut, lembut ni ibarat kulit kita lah kan. Orang muda kulitnya lembut, licin, apa ni lembut, kolagen dia semua lentur-lentur, that's why mukanya muntuk-muntuk kan. Tetapi macam mana kita nak bagi kita punya, kenapa kita ada proses penuaan? Because berlaku, maknanya terbentuk H dekat kulit kita. Contohnya kita bakar roti ni. Bila kita bakar roti ni akan jadi keras, nampak crispy, keras, mudah koyak. Jadi inilah apa yang berlaku pada kulit kita bila banyak H. Maknanya bila kita kena matahari, bila kita ada maknanya proses penuaan lah, di mana kita ambil gula banyak, maknanya kulit kita ni, kolagen kita ni dirosakkan oleh H, menyebabkan kulit kita akan jadi kering, rapuh dan mudah koyak, mudah dapat jangkitan kuman. Itu adalah contoh H yang terbaik yang Dr. Ju boleh bagilah. Maknanya itulah apa yang berlaku pada kulit kita bila banyak sangat H dalam badan kita.
Okey, apa age ni sebenarnya buat ataupun apa sebenarnya proses penggulaan? Proses penggulaan yang menghasilkan gula, yang menghasilkan age ni banyak sangat dalam badan kita. Maknanya bila kita ambil makanan, age ni sebenarnya originally memang ada dalam badan kita. Maknanya proses dalam badan kita memang menghasilkan age ni. Ataupun apa yang nak cakap dalam bahasa Melayu age ni, tapi tadi itulah cakap bahan hasil daripada proses penggulaan dalam badan kita. Jadi bahan ni sebenarnya memang ada dalam badan kita dalam proses biasa. Tetapi untuk orang yang normal, kita ada sistem enzim. Jadi sistem enzim ni akan hapuskan age ni. Tetapi masalahnya sekarang, kalau benda tu terlalu banyak, sistem enzim kita tak boleh nak cope, tak boleh nak bantu you all. Maknanya kalau dia misalnya lah, you punya sistem enzim ada 100 saja, 100 ekor je. 100 ekor saja enzim. Yang age datang 100 ekor, badan kita buat, dia akan bunuh. 100 ekor dibunuh. Tapi kalau age you ada berpuluh-puluh ribu, macam mana dia nak bunuh? Maknanya dia terlalu banyak, dia menyebabkan kerosakan. Okey, apakah kerosakan yang dibuat oleh age ni? Jadi kerosakan dia bila kita ada age ni, apa yang berlaku adalah yang gambar banyak-banyak tadi. Okey, bukan yang ada banyak-banyak. Ni tadi. Okey, gambar age ni. So apa yang age buat? Yang pertama, age ni akan menyebabkan orang tu boleh dapat diabetik, maknanya kencing manis, boleh dapat kanser. Boleh dapat kanser, boleh dapat nyanyuk, boleh sakit jantung, boleh masalah mati pucuk, boleh masalah kebas-kebas, boleh masalah apa lagi, sawan, boleh dapat masalah sakit buah pinggang terutamanya. Jadi itu adalah yang age tu buat. Jadi Dr. Ju bagi contoh dekat sini macam mana sebelum Dr. Ju pergi seterusnya macam mana age ni boleh menyebabkan kerosakan. Macam mana contohnya age ni sebenarnya akan meningkat dengan bila kita masak makanan. Bila kita masak makanan, maknanya kalau makanan tu mentah, age dia rendah. Bagi contoh, saya bagi contoh ayam. Kalau badan kita sebenarnya by right kita cuma boleh bertahan bila kita ada jumlah age kita hanya dalam 15,000 sahaja. Tapi memang susah nak dapat 15,000. Nanti Dr. Ju bagi tahu macam mana kita nak turunkan age dia. Contohnya ayam mentah dia ada 800 age. Bila direbus, age dia meningkat jadi 1,000. Age ni tadi bahan toksik dia kan. Bila digoreng jadi 8,000. Bila you all taruh gula, bakar, age dia terus meningkat 20,000. Jadi you all pilih yang mana. That's why ayam tu sebenarnya direbus, di steam lagi better daripada digoreng dan lagi sangat-sangat better dan sangat-sangat bagus daripada you all bakar. Bila dibakar, age sebenarnya sangat-sangat tinggi, toksik sangat-sangat tinggi, kanser sangat-sangat senang. Kalau sekali-sekala setahun sekali buat barbecue tu tak apalah, tapi kalau hari-hari bakar itu adalah satu benda yang kita saja merosakkan badan kita. Okey, bila adanya age ni, apa yang berlaku sebenarnya? Dia ada satu kajian dia dibuat oleh somebody daripada luar negara yang dia adalah geoscientist. Age dia kata meningkatkan kerosakan cells. Age juga akan menyebabkan inflamasi ataupun radang, dan itu sebabnya age ni sebenarnya kalau banyak sangat dalam badan kita, dia akan menyebabkan pelbagai masalah yang Dr. Ju jadi cakap. Maknanya tiap hari kita torture kita punya badan, kita punya salur darah, menyebabkan kalau darah kita cedera tampal, macam jugalah kalau kita ada merokok tu juga akan menghasilkan age yang tinggi juga. And then sama lah juga kalau kita orang, especially orang yang diabetik. Kenapa orang diabetik doktor selalu ambil HbA1c? Because HbA1c adalah glycated hemoglobin.
Maknanya HbA1c adalah menunjukkan berapa banyak H yang dihasilkan hasil daripada gula yang tinggi dalam badan you. Itu adalah H hasil daripada gula yang tinggi dalam badan you sebab you ada diabetik dan tidak dikawal menyebabkan terbentuknya H ataupun gula tadi dia bind dengan protein yang ada dalam sel dalam merah kita yang ada hemoglobin kat dalam tu yang menyebabkan kita dapat H daripada tu. So kalau hemoglobin kita HbA1c kita tinggi, itu menandakan yang kita senang. Kalau orang yang ada diabetik, HbA1c you tinggi, memang you akan lebih kebarangkalian you akan mendapat chronic kidney disease, buah pinggang rosak, jantung rosak, stroke, urat saraf rosak, mata buta, kaki kena potong sangat tinggi. That's why doktor selalu akan check you punya HbA1c berapa. Itu daripada dah baru tengok HbA1c sahaja. Because HbA1c adalah salah satu indikator berapa banyak H yang dihasilkan hasil daripada diabetik you. Maknanya 3 bulan lalu apa berlaku kat dalam, maknanya apa berlaku dalam darah you, berapa banyak H dihasilkan. Itu baru daripada gula yang daripada gula yang tinggi tadi, belum lagi H hasil tindak balas daripada makanan yang you bawa daripada luar. Maknanya H yang daripada luar, maknanya kat luar lagi dah ada H. Jadi benda tu menyebabkan orang kecil manis sangat prone untuk dapat banyak sangat masalah kesihatan ya. Okey. Dia sebenarnya ada banyak kajian daripada tentang AIDS ni lah. Mula-mula dia macam mana AIDS ni dikatakan menyebabkan banyak kerosakan ya. Jadi yang menemui AIDS ni sebenarnya ditemukan pada tahun 1912 oleh Louis Camille Millard. Wah, lidah tu. Okey, 20 research selama 20 tahun nak tahu pasal AIDS ni. Adakah AIDS yang menyebabkan semua masalah, banyak masalah menyebabkan orang cepat tua. That's why kalau kita kena matahari selalu juga H sangat tinggi. That's why orang yang kerja dekat matahari yang selalu berpanas, dia selalunya cepat tua, kulit dia cepat hitam, cepat kedut-kedut. Because H ni juga yang menyebabkan kulit kita cepat kedut-kedut ya, because of serangan kolagen ataupun serangan protein pada kulit kita. Jadi dia buat kajian, mula-mula dia buat kajian pada tikus. Mula-mula lah dia buat ni, researcher ni ataupun pengkaji ni, dia nak kaji pasal H. Jadi mula-mula dia kaji pada tikus. Jadi tikus tu dibahagi dua, adalah berapa ratus ekor. Yang sebahagian tu dibagi makan yang sehat-sehat aja, yang tak ada maknanya tak ada gula, tak ada dibagi sayur. Tikus pun makan sayur kan, dia bagi bahan-bahan yang makanan yang sehat lah. Yang kedua dibaginya makanan-makanan yang berbakar, yang tambah gula, yang tak sehat lah. Dan hasil daripada kajian tu didapati terlama 34 tahun dia buat kajian tu, didapati 75% daripada tikus yang ambil diet penuh dengan H tadi dapat macam masalah, dapat kencing manis, dapat kanser, dapat sakit jantung, dapat darah tinggi ya. Sebab kenapa Allah Ta'ala jadikan tikus, sebenarnya jadikan tikus untuk manusia buat kajian. Sebab tikus ni senang hidup dan senang mati. Dan itu pada tikus. Kemudian diorang buat kajian pada 2016, diorang buat kajian pada manusia. Jadi dia ada 60 dia pada dua jenis manusia. Maknanya manusia tu dibagikan grup 2 juga. Dan didapati orang yang pesakit, grup yang dibagi makan yang sehat dan satu grup lagi dibagi makan yang tak sehat. Dan didapati grup yang dibagi makan yang banyak H, maknanya dibagi makan yang banyak barbecue, banyak kalau Malaysia sate lah, yang bakar-bakar, kemudian yang letak manis-manis, letaknya ayam yang masak manis-manis, ataupun dibakar je roti, ataupun apa lagi benda-benda yang banyak menghasilkan H ni. Didapati orang yang mengambil banyak H ni ada berapa, 61% kot. 2/3 of all American dia dapat pre-diabetes. Mula-mula pre-diabetes, lepas tu dapat diabetes.
Jadi orang yang tinggi age dia akan dapat banyak diabetik, dia banyak dapat sakit jantung, dia banyak dapat kanser sama macam tikus tu tadi. Jadi itu yang menguatkan lagi fakta yang menyatakan age adalah punca banyak pada penyakit. WHO estimate pre-diabetic kill 1.5 times as many people as diabetic, because maknanya WHO estimate orang yang ada pre-diabetic tu, maknanya yang bakal jadi diabetik tu, maknanya dia punya HbA1c dah meningkat, gulanya dah mula tak normal, obese, dia tengok dia punya kadar kematian dia meningkat 2 kali ganda daripada orang normal. Dan ini adalah kajian tentang AIDS. Jadi apa lagi AIDS buat? Yang pertama pada jantung. Jantung dia akan menyebabkan tadi penyumbatan salur darah yang kita akan dapat sakit jantung. Pada kanser pula pada tahun 2017 diorang buat kajian tentang AIDS dan kanser, dan they are very strong evidence. Maknanya satu evidence yang satu bukti yang sangat tinggi menunjukkan age adalah punca boleh menyebabkan kanser, punca kanser. Kemudian kajian juga dibuat untuk mengetahui sama dia age ni boleh menyebabkan nyanyuk ataupun Alzheimer disease, dan didapati age ni ada faktor menyebabkan kerosakan pada urat saraf dekat otak, pada otak manusia, dan dia menyebabkan kes-kes nyanyuk ataupun Alzheimer disease. Jadi age sebenarnya adalah sangat-sangat bahaya. Jadi macam mana cara kita nak mengurangkan age? Jadi age ni tadi ada dalam badan kita. Jadi kalau diabetik, kita kena kontrol diabetik. Maknanya that's why Dr. Ju sangat-sangat anti pada gula, because gula adalah the culprit ataupun musuh utama ataupun syaitan. Gula ni sebenarnya itulah yang menyebabkan bermacam-macam benda. Jadi gula tadi dia dah gila, dia masuk dalam badan kita, dia bind dekat protein sana sini, menghasilkan age tadi. Dan age tu yang membawa kepada proses-proses penuaan dalam badan kita. Jadi that's why kita kena tahu. Kalau kita tak boleh elakkan, kalau boleh kita elakkan lah. Jadi cara kita masak tadi, sebenarnya masak-masak yang mentah itu sebenarnya adalah yang terbaik buat kerabu banyak-banyak. That's why orang-orang kampung tu yang suka makan yang suka makan ulam semua, dia orang akan nampak muda. Sebab dia orang dekat dia tak masak benda tu. Because bila kita tak masak, age sangat rendah. Lagi satu, kita ada juga makanan-makanan yang boleh kurangkan age. Maknanya boleh block penghasilan age. Yang itu yang kita kena tahu sebenarnya. Apakah makanan-makanan yang boleh mengurangkan age, mengurangkan age tadi. Okey. Cara masak dulu. Cara masak, kalau makanan tadi sebenarnya animal product lebih tinggi age daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi banyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kurangkan makan animal protein. Contohnya Nabi Muhammad pun dia sunatkan kita makan daging seminggu sekali je kan. So makanlah daging seminggu sekali. Mungkin dan lagi satu, kita nak tengok ayam, daging dengan ikan. Of course lah ayam daging lagi tinggi age daripada ikan bilis. Itu dia kurang age. Okey, yang kedua, cara kita masak. Cara kita masak sebenarnya kita mengukus, kita mengukus, kita makan mentah, mengukus ataupun merebus lebih rendah age daripada kita menggoreng, membakar lah. Jadi elok makanan tu. That's why pakar-pakar kesihatan suruh kita masak
rebus, masak sup. That's why kalau kita tengok kenapa tok nenek moyang kita semua awet muda. Because dia orang makan pisang rebus, keledek rebus, apa lagi ubi rebus. Jadi tak ada age. Kemudian dia orang banyak masak bening-bening. Bening-bening tu masak sayur kan. Kemudian dia banyak makan minyak kelapa. Dia orang banyak sebab minyak kelapa kan, kalau kita santan kan, santan mana ada age. Cuma bila kita panaskan barulah keluar age kan. Jadi masak-masak macam tu adalah bagus. Jadi kita back to zaman dulu-dulu yang sehat, yang tok nenek moyang kita umur sampai 100 tahun. Kita sekarang 50 tahun dah kiok, 40 tahun dah kiok, ada yang 20 tahun dah sakit jantung. Okey. Sebenarnya ada orang kata microwave ni tak bagus, boleh menyebabkan kanser. Tapi kalau ikut age, microwave sebenarnya adalah cara masak yang kurang dapat age, because kita masak dalam short period. Maknanya kita masak ikan tu 3 minit dah masak. Betul tak? Kalau kita masak apa lagi? Masak ayam, kalau bisa kita bakar kat luar, kita ambil masa yang lama. Tapi kalau masuk microwave, sekejap saja dah masak. Sebenarnya kalau ikutkan saintis, dia kata microwave dia lebih better sebab dia masak dalam masa yang sekejap. Jadi pembentukan age tu sangat tak banyak lah. Lagi satu cara kita menyiapkan makanan. Kalau kita ambil protein tadi, daging, macam mana nak kurangkan age? Jadi caranya adalah kita masuk benda-benda yang berasid. Contohnya bila nak marinate daging tu, masukkan lemon, masukkan cuka. Jadi jangan letak gula. Jadi ganti apa gula? Ganti dengan stevia yang di dalamnya tak ada gula. Boleh ganti dengan monk fruit sweetener. Jadi dalam tu ada gula. Kalau madu pun sebenarnya is very high age because they are high in fructose. Yang sesuai adalah benda-benda yang pemanis yang tidak ada gula, maknanya tidak ada fructose, tidak ada glukos dalam tu. The best is sebenarnya you all gunakan stevia ataupun monk fruit sweetener because dia tak ada gula dalam tu, dia zero sugar. That is the best kalau you all nak marinate. Okay, insyaAllah Dr. Ju nak buat sate daripada kita jenis sate yang tak ada gula. Kalau siapa nak nanti boleh order cik. Okey, lagi apa lagi? Sebenarnya okey, ini adalah daripada ni. Kalau kita nak kurangkan age, yang pertama, kalau you all punya gula dalam darah mesti antara, maknanya kalau dalam bahasa ni dalam bawah pada 6. Kalau you all nak kurangkan age, kalau you all tak kencing manis ke ataupun you kencing manis, gula bawah 6. Okey. Lagi satu, jangan merokok. Lagi satu, kalau nak kurang age lagi, kalau keluar pakai sunblock, pakai topi ke pakai payung, sebab matahari juga boleh menyebabkan age pada kita punya tindak balas dekat kulit kita. Dan minum air banyak-banyak juga, maknanya akan hydrate ataupun akan menyebabkan kulit kita banyak air, jadi age kurang terbentuk. And then practice exercise, regular exercise juga mengurangkan age dalam badan kita. Makan banyak-banyak sayur, banyak-banyak buah, dan buah tu jangan manis sangat. Sebab bila buah tu manis sangat, buah tu juga mengandungi banyak fruktos. Jangan juskan buah-buahan. Kalau nak makan whole. Bila you juskan buah-buahan, yang you dapat adalah fruktos sahaja. Sedangkan kalau you makan buah tu sebiji macam tu, you ada fiber kat dalam tu sebagai antidot kepada fruktos. Fiber tu dia bind dengan fruktos, menyebabkan dia susah nak bentuk age. So kalau nak makan buah, makan whole, jangan juskan. Okey, makan buah macam tu saja Jadi itu mengurangkan age. Makan sayur banyak-banyak. Avoid processed food. Kurangkan ataupun elakkan makanan-makanan berproses. Makan makanan yang ada yang fast food. Semua tu banyak. Especially tolong elakkan daripada ada makanan yang menggunakan high fructose corn syrup, because dia akan menghasilkan age yang sangat tinggi dalam badan kita. High fructose corn, HFCS, high fructose corn syrup. Dan juga kurangkan menggoreng, kurangkan macam tadi ni lah, kurangkan toast. Makan roti tu macam tu je, jangan toast.
dan avoid, kurangkan ambil daging lah, daging, especially daging merah. Okey. Lagi satu, apakah bahan-bahan yang boleh block? Dia ada juga bahan yang boleh block daripada pembentukan age. Jadi sebenarnya suplemen lah, suplemen yang mengandungi kunyit, yang mengandungi kurkumin dalam kunyit, yang mengandungi apa lagi, pyridoxine, quercetin. Banyak sebenarnya suplemen is very important bagi Dr. Ju, because dia boleh block pembentukan age. Walaupun ramai doktor-doktor ataupun orang-orang yang tak percaya pada suplemen, but Dr. Ju sangat believe pada suplemen, sebab dari mata sendiri kita nampak orang yang berjalan yang ambil suplemen lebih nampak awet muda berbanding dengan orang yang tak ambil suplemen. You percaya atau tidak? Dan orang yang melakukan exercise, dia lebih nampak muda daripada orang yang tak melakukan exercise. Orang yang kurang pergi terkena matahari, dia lebih yang pakai sunblock, dia nampak lebih muda daripada orang yang exposekan muka kepada matahari. Jadi banyak sebenarnya suplemen kat luar sana. Jangan ambil suplemen yang ada jus, yang ada gula, fruktos dalam dia. Suplemen mesti zero sugar. Cari suplemen yang zero sugar daripada company-company yang besar, yang ada R&D, yang ada spesialis dia. Okey. Makanan-makanan apa lagi yang boleh block age? Pepper ataupun lada hitam, garlic, teh hijau, kayu manis, halia tadi, turmeric tadi kan, kunyit tadi kan, bay leaf, mint. Sebenarnya kita banyak herba-herba dekat Malaysia ni yang sangat membantu kita. Milk thistle lagi, milk thistle, rosemary. Sebenarnya kalau kat Malaysia mungkin semua daun-daun yang ulam-ulam yang kita makan tu sebenarnya dia block age. So you all jangan takut makanlah ulam banyak-banyak, tapi make sure ulam you all tak ada racun. Maknanya ambil lah, masak sendiri, buat sendiri. InsyaAllah you all akan terhindar ataupun mengurangkan age yang banyak dalam badan kita. Okey? Jadi yang paling utama sekali, cara you all masak. Bukan pasal minyak pun kena betul, sebab bila minyak tak betul juga, age akan tinggi. Okey, so Dr. Ju dah bagi all tips macam mana nak mengurangkan age, macam mana nak awet muda, minyak apa yang nak pilih. So terpulang daripada you all, sama ada you all nak sehat ataupun you all nak cepat tua. Bukan cepat tua, kalau tua muka tu tak kisah kan. Masalahnya jantung pun cepat tua, perut pun cepat tua, otak pun cepat tua, tulang pun cepat tua. Baru mau 40 tahun dah sakit-sakit lutut semua. Kemudian dapat pula autoimmune disease, mata pun dah rabun macam Dr. Ju ni, dah tua lah ni. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Kalau you all ada soalan apa-apa, boleh just tulis je kat situ. Nanti kalau Dr. Ju free, Dr. Ju pelik, Dr. Ju akan jawab. Ataupun you all boleh masuklah dalam grup Dr. Ju banyak-banyak tu. Grup page Telegram official Dr. Ju. Mungkin Dr. Ju punya staff akan even dalam page Dr. Ju ni ada kan, you all join banyak-banyak, ramai-ramai. So kalau ada soalan, tanya kat situ, Dr. Ju akan jawab directly. Okay, kalau nak jawab seorang-seorang personal tu Dr. Ju susah lah. Tapi kalau jawab semua orang baca kan, itu lebih bagus daripada you all personal Dr. Ju. Okay, kalau siapa-siapa yang nak coaching secara direct dengan Dr. Ju, you all boleh buat online, boleh buat offline coaching. Datanglah ke Labis. InsyaAllah Dr. Ju nak buka cawangan di KL tak lama lagi. So siapa-siapa nanti mungkin boleh buat rawatan di Kuala Lumpur. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa balik minggu depan. Bye.